الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga bersama ketakwaan kita sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan. Janganlah melakukan perkara-perkara yang lalai seperti menggunakan telefon atau berbual-bual ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala doa dan amal soleh kita, insya-Allah. Marilah kita istiqamah untuk menunaikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid maupun surau, dan bersama-samalah menyemarakkan lagi kempen subuh macam Jumaat yang diadakan di masjid-masjid sekitar wilayah persekutuan. Semoga kita semua menjadi pecinta masjid dan surau serta mendapat limpahan kasih sayang dan keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Tuntutan Melunaskan Hutang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat indah dan memudahkan. Tidak pernah sama sekali bersifat menyusahkan. Islam mengharuskan umatnya bermuamalah dalam menguruskan kehidupan seharian. Jual beli, sewaan, pajakan, malahan hutang piutang adalah harus hukumnya selagi mana ianya tidak memberi mudarat dan bercanggah dengan hukum syarak. Fitrah manusia inginkan kesenangan dalam kehidupan dan berlumba-lumba untuk mencari dan mengumpul harta demi mengecapi nikmat kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia. Islam tidak menghalang kita semua mencari dan mengumpul harta. Bahkan Islam sangat menggalakkan setiap umatnya untuk berusaha mendapatkan harta dari sumber yang halal lagi baik, dan tidak sekali-kali menggunakan cara yang batil dan zalim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat ke-29 yang dibacakan tadi membawa maksud dan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya.
kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Dalam menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, sedangkan kebanyakan kita mempunyai sumber pendapatan yang rendah, menyebabkan kita tidak dapat memenuhi keinginan dan impian untuk memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang diimpikan. Bertitik tolak dari perkara inilah hutang dijadikan sebagai jalan keluar bagi memenuhi tuntutan untuk hidup senang dan selesa. Persoalannya, adakah perlu berhutang untuk menyempurnakan kehidupan? Memang tidak dinafikan Islam tidak melarang umatnya berhutang, tetapi mestilah berlandaskan kepada peraturan syariatnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realitinya pada hari ini, kehidupan kita tidak dapat lari daripada memilih jalan berhutang. Sebagai contoh, pembelian aset hartanah, kediaman, kenderaan, modal perniagaan, pembiayaan pendidikan tinggi dan sebagainya, kebanyakannya melibatkan hutang. Oleh itu, sebagai seorang pengguna yang bijak, beberapa cara yang boleh dijadikan panduan dalam menguruskan bebanan hutang kita antaranya ialah: yang pertama, ketahuilah batas ataupun had jumlah hutang atau pembiayaan yang mampu dibuat berdasarkan kemampuan kewangan kita. Dapatkanlah nasihat pihak yang berautoriti agar kita semua tidak terjerumus dengan komitmen hutang yang membebankan. Jika tidak mampu, maka janganlah sama sekali berhutang. Yang kedua, rancanglah perbelanjaan dengan sebaiknya agar dapat diseimbangkan di antara keperluan dengan pembayaran hutang yang dilakukan. Seseorang yang berkemampuan untuk membayar hutang, janganlah dia menangguh-nangguhkan pembayarannya, kerana perbuatan tersebut termasuklah dalam perkara kezaliman yang ditegah oleh agama Islam. Yang ketiga, sentiasalah berhubung dengan individu ataupun pihak yang memberi hutang, terutamanya apabila berlakunya permasalahan dalam pembayaran hutang akibat faktor kewangan semasa, ataupun terdapat komitmen lain yang perlu diutamakan atau yang seumpamanya. Jika kita mengelak daripada berbincang dengan pihak yang memberi hutang, pastinya ia akan mengundang masalah yang lebih besar kepada kehidupan kita. Yang keempat, di antara keperluan dan keinginan, janganlah mengambil sebarang hutang hanya kerana ingin memenuhi kehendak diri semata-mata, kerana kesannya kita dibebani hutang yang tidak perlu, sedangkan kita boleh memilih untuk menangguhkan kehendak tersebut di saat kewangan kita semakin kukuh. Yang kelima ialah, elakkanlah daripada berhutang dengan cetek haram ataupun ahlung, serta pembiayaan yang tidak patuh syariah, yang mengenakan kadar faedah yang tinggi beserta riba yang jelas diharamkan oleh agama Islam, serta penuh dengan penganiayaan dan penindasan sehingga memudaratkan diri sendiri dan juga keluarga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hutang adalah amanah yang wajib dibayar. Membuat hutang bererti meletakkan beban tanggungjawab membayar amanah tersebut dalam hidup seseorang. Sesiapa yang berhutang perlulah menetapkan niat dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk segera membayar hutangnya mengikut perjanjian yang telah dipersetujui.
Renungkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Maksudnya, sesiapa yang mengambil harta manusia yakni berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya untuknya. Sesiapa yang mengambil harta manusia yakni berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dirinya. Mimbar ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian, marilah kita semaikan tanggungjawab melunaskan segala hutang piutang seperti pembiayaan peribadi, sewa beli kenderaan, pembiayaan perumahan, pinjaman PTPTN dan lain-lain, termasuklah hutang dengan orang lain walaupun nilainya sangat kecil. Letakkanlah keutamaan terhadap pembayaran hutang terlebih dahulu berbanding perbelanjaan sampingan yang lain. Jika berlakunya kematian, hutang tersebut hendaklah dilangsaikan oleh waris-warisnya ataupun pentadbir yang dilantik. Hutang boleh dibayar menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu." Maksudnya, roh orang yang beriman itu tergantung, yakni ditangguhkan hisab amalannya disebabkan hutang sehinggalah dibayarkan untuknya hutang tersebut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin menegaskan seboleh-bolehnya elakkanlah diri kita daripada berhutang dan kita hendaklah berbelanja secara berhemah serta berjimat cermat. Dalam masa yang sama, pastikanlah ahli keluarga kita juga diberikan panduan pengurusan kewangan yang baik dan mengelakkan diri daripada berhutang. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita hayati beberapa kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini. Iaitu yang pertama, Islam mengharuskan umatnya bermuamalah dalam menguruskan kehidupan seharian. Jual beli, sewaan, pajakan, malahan hutang piutang adalah harus selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Yang kedua, hutang adalah amanah yang wajib untuk dibayar. Berikhtiarlah dan berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk segera membayar hutang mengikut perjanjian yang telah dipersetujui dan tidak memudaratkan. Yang ketiga, uruskanlah bebanan hutang dengan cara yang baik supaya ianya tidak memberi kesan kewangan yang lebih teruk kepada keluarga kita. Utamakanlah keperluan dari keinginan supaya tidak terjebak di dalam perangkap hutang piutang. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis
yakni hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan salat berjemaah di masjid dan surau serta membayar zakat dan wakaf tunai melalui pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib.
permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kami di atas agamamu dan hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang-orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang boleh membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.